Hi everyone, welcome to my channel. I am Mr. Supertech So. In my channel, you will be learning some new skill from Malay language and English language. Without wasting much time, let's go! Hai murid-murid, hari ini Cikgu So akan membimbing anda untuk membina ayat untuk tema kemasyarakatan ataupun community dan keselamatan. So, dua tajuk ini agak penting untuk peperiksaan akhir tahun anda, terutamanya murid-murid tahun 6. So, untuk tajuk yang pertama, cara-cara menjaga keselamatan di tempat awam. So, tempat awam di sini bermaksud pasar raya, bermaksud kolam renang awam, taman permainan awam dan sebagainya. Dan tajuk yang kedua, cara-cara memupuk semangat kerjasama antara jiran. Bagaimanakah kita memupuk semangat kerjasama antara jiran? Di sini, Cikgu So akan tunjukkan cara-caranya. Mula-mula, kita tengok pada arahan yang diberikan. Gambar di bawah menunjukkan cara-cara menjaga keselamatan di tempat awam. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang cara-cara menjaga keselamatan di tempat awam. Tulis 1 ayat untuk setiap gambar di bawah. So, murid-murid di sini perlu ingat, kamu perlu membina 1 ayat untuk setiap gambar yang diberikan. Tidak boleh tinggalkan mana-mana gambar walaupun kamu tidak reti buat. Kamu mesti dan perlu selesaikan tugasan ini dengan membina 5 ayat untuk 5 gambar yang diberikan. So, untuk nota tambahan di sini Cikgu So akan pesan, kalau tulis ayat untuk cara-cara, kamu perlu gunakan kita, setiap orang, setiap individu, masyarakat, ibu bapa, anak-anak, dan sebagainya. Kamu boleh guna. Dan kata bandu yang perlu digunakan ialah perlu, mesti, hendaklah, harus, patut, wajib, wajar. Okey, kita tengok pada kata nama yang diberikan. Okey, kamu perlu tahu nama peralatan, orang, tempat yang diberikan. Okey, apakah nama tangga bergerak ini? Ya, escalator. Escalator, E-S-K-A-L-A-T-O-R. Escalator. Okey. So, yang kedua, tandas awam. Okey, di sini sangat jelas tandas awam. Yang ketiga, ini lintasan belang. Yang keempat, taman permainan awam. Dan yang kelima, kolam renang awam. Okey, bermaksud inilah tempat-tempat awam yang perlu kamu jaga keselamatan diri apabila berkunjung ke tempat-tempat ini. Kalau tak, kemalangan akan berlaku. Kita tengok pada ayat yang pertama. So, memimpin tangan anak dengan kemas. Ataupun dengan erat semasa menaiki eskalator supaya tidak terjatuh dari tangga bergerak tersebut. Siapa? Okey, di sini subjeknya ialah ibu bapa. Ibu bapa perlu memimpin tangan anak dengan kemas ketika menaiki eskalator supaya anak tidak terjatuh dari tangga bergerak tersebut. Okey, supaya anak tidak terjatuh dari tangga bergerak tersebut. Okey, eskalator juga boleh disebut sebagai tangga bergerak. Okey, kita lihat pada gambar yang kedua. Ibu perlu. Seseorang ibu perlu. Kamu boleh tulis macam ni. Seseorang ibu perlu menemani anak perempuannya yang masih kecil ke tandas awam untuk mengelakkan kes penculikan. Okey. Pelbagai perkara yang akan berlaku jika anak kecil itu, terutamanya perempuan, pergi ke tandas seorang diri. Okey, yang ni perlu dielakkan. Seseorang ibu perlu menemani anak perempuannya yang masih kecil ke tandas awam supaya mengelakkan kes penculikan. Untuk yang seterusnya, lintasan belang, kan? So, ibu bapa perlulah ataupun ibu bapa perlu
memimpin tangan anak mereka, semasa melintas jalan raya yang sibuk, menggunakan lintasan belang, supaya tidak dilanggar oleh pemandu yang cuai. Pemandu yang cuai bermaksud pemandu yang tidak berhati-hati semasa memandu. So, ibu bapa perlu memimpin tangan anak ketika melintas jalan raya yang sibuk menggunakan lintasan belang supaya tidak dilanggar oleh pemandu yang cuai. Okey, untuk ayat yang keempat. Ibu bapa perlu mengawasi anak-anak kecil yang bermain di taman permainan. So, apabila anak-anak bermain di taman permainan, ibu bapa perlu mengawasi ataupun meneliti, meneliti gerak-gerik mereka, supaya tidak tercedera semasa bermain atau bersukan. Sekiranya walaupun tiada sesiapa yang menculik anak-anak itu, mungkin mereka akan bergaduh. Mungkin mereka akan berlawan semasa bermain. Betul? Ya. So, ibu bapa perlu mengawasi anak-anak kecil yang bermain di taman permainan supaya tidak tercedera semasa bermain atau bersukan. Okey, untuk ayat yang terakhir. Ibu bapa perlu memastikan anak-anak yang tidak mahir berenang, terutamanya yang tidak pandai berenang, menggunakan pelampung, dan mengawasi mereka, ataupun dan sentiasa mengawasi mereka supaya tidak lemas di dalam kolam. Apa itu lemas? Lemas bermaksud drowning, nisui. So, ibu bapa perlu memastikan anak-anak yang tidak mahir berenang menggunakan pelampung dan sentiasa mengawasi mereka supaya tidak lemas di dalam kolam. Mudah kan? Okey, kami sudah siap untuk soalan yang pertama. Sekarang kita pergi ke soalan yang kedua. Soalan ini adalah seperti soalan cara-cara memupuk semangat kejiranan. So, di sini kami ada gambar di bawah menunjukkan cara-cara memupuk semangat kerjasama antara jiran. Bagaimanakah kita memupuk semangat kerjasama antara jiran? Bagaimanakah kamu boleh bekerjasama dengan jiran? Kamu perlu melakukan aktiviti baru boleh bekerjasama. Betul? Tulis 5 ayat yang lengkap tentang cara-cara memupuk semangat kerjasama antara jiran. Tulis 1 ayat untuk setiap gambar di bawah. Di sini caranya sama. Subjek kita boleh guna kita, setiap orang, setiap individu, masyarakat, anak-anak, ibu bapa, seseorang jiran dan sebagainya. Dan kata bantu, perlu, harus, wajar, wajib, hendaklah, mesti, dan sebagainya. Kita tengok pada gambar yang diberikan. Untuk yang pertama, mereka sedang meronda ataupun membuat rondaan pada waktu malam. Kenapa? Untuk memastikan taman perumahan mereka sentiasa selamat pada waktu malam. Betul? Yang kedua, membaiki kemudahan di taman permainan supaya kanak-kanak dapat bermain dengan selamat. Yang ketiga, beberapa orang jiran sedang berbincang, bermesyuarat, supaya mereka dapat melancarkan kutipan derma. Di tengah-tengah itu ialah tabung kutipan derma. Mereka ingin mengutip derma untuk membantu jiran mereka. Yang seterusnya, hari sukaneka ataupun hari keluarga yang dianjurkan di taman perumahan. Dan yang terakhir, majlis rumah terbuka. So, open house. Sekiranya kamu mengadakan majlis rumah terbuka, kamu boleh menjemput jiran-jiran ke rumah kamu untuk menikmati juara yang dihidangkan. Alright? So, kita tengok pada gambar dan ayat yang akan dibuat. Menyertai kelab rukun tetangga. Kelab rukun tetangga ditubuhkan untuk jiran-jiran setempat, orang-orang yang menghuni di sebuah tempat, supaya dapat melakukan aktiviti bersama. So, membuat rondaan bermaksud patrolling, 去巡逻. So, setiap penghuni boleh menyertai kelab rukun tetangga,
dan membuat rondaan di taman perumahan pada setiap malam untuk mengurangkan kes pecah rumah. Okay, pecah rumah bermaksud break into your house, right? Setiap penghuni boleh ataupun setiap penduduk boleh menyertai kelab rukun tetangga dan membuat rondaan di taman perumahan pada setiap malam untuk mengurangkan kes pecah rumah. Yang kedua, kita boleh membaiki kemudahan bermaksud facility yang rosak di taman permainan bersama-sama jiran supaya kanak-kanak dapat bermain dengan selamat. Okey, di sini kita guna kita. Kita boleh membaiki kemudahan yang rosak di taman permainan bersama-sama jiran. Okey, jangan buat seseorang tetapi buat dengan jiran supaya kanak-kanak dapat bermain dengan selamat. Okey, yang ketiga. Semua jiran boleh bermesyuarat untuk melancarkan derma kilat santian shi de jian kuan chou kuan. Setiap jiran ataupun semua jiran boleh bermesyuarat untuk melancarkan derma kilat, supaya dapat membantu jiran yang menghadapi kesusahan, dan menunjukkan keprihatinan kita. Dan menunjukkan keprihatinan. To show your concern, to show your care, right? So, semua jiran boleh bermesyuarat untuk melancarkan derma kilat, supaya dapat membantu jiran yang menghadapi kesusahan dan menunjukkan keprihatinan terhadap mereka, right? So, yang keempat. Kita boleh menyertai acara sukaneka ketika sambutan hari keluarga, supaya dapat beraktiviti bersama jiran untuk mengeratkan hubungan kejiranan. Semasa kamu beraktiviti ataupun bermain sesuatu acara sukaneka, kamu perlu bekerjasama dengan jiran kamu. Kita boleh menyertai acara sukaneka ketika sambutan hari keluarga supaya dapat beraktiviti bersama jiran untuk mengeratkan hubungan kejiranan. Dan yang terakhir, kita boleh menjemput jiran ke majlis rumah terbuka sempena perayaan, supaya dapat meraihkan sesuatu sambutan bersama-sama dan memeriahkan lagi suasana sambutan itu. Kita boleh menjemput jiran ke majlis rumah terbuka sempena perayaan supaya dapat meraihkan sesuatu sambutan bersama-sama dan memeriahkan lagi suasana sambutan itu. Setakat inilah perkongsian Cikgu So untuk latihan bina ayat pada kali ini. Sekiranya kamu terdapat sebarang pertanyaan, kamu boleh tulis di ruang komen di bawah ataupun kamu boleh bertanya kepada Cikgu So secara semuka sekiranya kamu inginkan. Bye semua. If you like my channel after watching my videos, don't forget to subscribe and like my video. That's all for today. Bye.